أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid, perjalanan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Mereka juga bersukacita dengan kurniaan Allah balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara mereka orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh. Sudah mereka mendapat luka cedera di medan perang Uhud. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka adalah yang di antara mereka yang bertakwa. Ada balasan yang amat besar. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Lalu mereka berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepada segala urusan kami. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, kaum kafir musyrik. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, Allah. Jangan cuaikan perintahku, dan betul kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu, cakap-cakap orang munafik yang berkata selepas perang Uhud, orang munafik berkata, kalaulah kamu tak pergi perang, macam kami tak mati. Lalu Allah kata kepada mereka, sila kamu tahan, mati boleh tak mati? Tak boleh mati, semua orang mati mengikut ajal. Walaupun duduk dalam kota yang teguh, istana yang indah, benteng yang kukuh, dikawal oleh pengawal-pengawal peribadi,
pengawal-pengawal yang banyak, macam-macam obat, tetap mati. Tiap-tiap yang hidup mesti mati, ketentuan Allah Ta'ala. Bila siapa aja mesti mati. Lalu Allah memberitahu tentang mereka yang mati di medan perjuangan menegakkan Islam. Diturunkan ayat, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka orang-orang yang mati dibunuh dalam peperangan menegakkan agama Allah, mereka itu mati. Tidak, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan mereka diberi rezeki. Ulama tafsir meriwayatkan hadis-hadis yang banyak tentang sebab ayat ini diturunkan oleh Allah. Banyak hadisnya. Antaranya hadis menceritakan tentang peristiwa Bi'ru Ma'unah, iaitu rombongan di kalangan Ansar seramai antara 40 hingga 70 orang dihantar oleh Nabi SAW untuk berdakwah, menyampaikan Islam kepada kabilah-kabilah Badui. Bila mereka sampai di lembah kabilah Amir bin At-Tufil Al-Ja'fari, mereka sembunyi di gua. Ada gua kawasan itu. Lalu mereka berbincang, siapa kalangan kamu yang sanggup keluar menyampaikan Islam kepada kabilah ini? Siapa yang sanggup? Lalu mereka memilih Ibnu Malhan Al-Ansari radhiyallahu anhu, semua sahabat di kalangan Ansar. Lalu Ibnu Malhan bersedia, dia pun keluar masuk kampung dan terus menyampaikan ucapan bahawa dia adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan Muhammad itu hamba dan rasulnya. Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya. Tiba-tiba keluar seorang dari celah rumah, terus menikam dengan tombak sehingga tembus jasadnya, rusuk kiri sampai rusuk kanan. Lalu dia berkata, Allahu Akbar, qultu wa rabbil Ka'bah. Bila kena tikam, Allahu Akbar, qultu, aku berjaya. Aku berjaya. Jaya mati syahid lah. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah, aku telah berjaya, kata dia. Lalu dia mengangkut sampai ke gua dan mereka diikuti oleh musuh orang-orang Badui tadi. Sampai di gua, mereka yang 70 orang, ada riwayat kata 40 orang, dikepung dan dibunuh semuanya. Dibunuh semuanya. Tak ada siapa dia tahu berita di mana. Lalu mereka berkata, sama ada sebelum itu ada alam barzakh. Mereka berkata, adakah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita tahu apa yang kita terima sekarang? Kita telah diridai oleh Allah. Kita berada dalam syurga, dalam nikmat. Kawan-kawan kita tahu ke tidak? Kita ni dah ada dalam barzakh, dah masuk syurga. Kawan-kawan kita tahu ke tak? Lalu Allah menurunkan ayat memberitahu kepada sahabat-sahabat dengan wahyu. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ. Ahya'un rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah itu mati. Mereka tak mati dalam barzakh. Mereka hidup dalam keadaan diberi rezeki dalam syurga. Hidup yang senang lenang dalam syurga. Beritahu. Allah turunkan ayat. Ini mengikut satu riwayat. Mengikut ada yang lain ditambah kali
Ditambahkan lagi, Nabi bersabda, Nabi menceritakan, Ar-rahum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqah bil arshi tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil fata'ala ilaihim rabbuhum ittila'atan faqala hal tashtahuna syai'an faqalu ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu nasha' haitsu syi'na faqala bihim thalatha marratin falamma ra'aw annahum lan yutraku min an yas'alu qalu ya rab nuridu an turadda arwahuna fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a annahu laysa lahum hajah taraku. Nabi kata roh-roh mereka berada dalam temolok burung hijau dalam syurga, bergantung di lampu-lampu syurga, di aras. Mereka berterbangan di dalam syurga, berpindah randah dalam lampu-lampu syurga. Lalu mereka menghadap Tuhan mereka. Tuhan bertanya, apa yang kamu mahu? Tuhan tanya mereka. Mereka berkata, tak ada sesuatu yang kamu mahu. Kami bergembira dalam syurga ini mengikut kami suka. Lalu mereka ditanya sebanyak 3 kali. Setelah itu mereka berkata, wahai Tuhan, bolehkah tidak kembalikan semula roh kami ke dalam jasad, supaya kami berperang semula pada jalanmu dan kami mati sekali lagi. Nak minta balik hidup semula, nak perang lagi untuk dapat kelebihan. Bila beritahu kelebihan itu, Tuhan kata tak boleh dah, kerana dah masuk dalam alam barzah. Bila dah mati tak boleh balik semula. Ini mengikut satu riwayat. Mengikut riwayat yang lain, dalam peristiwa perang Uhud, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir ini ialah seorang sahabat muda. Ayah dia Abdullah radhiyallahu an nak pergi perang Uhud. Dia nak pergi perang, ayah dia tak izin. Mu jaga adik-adikmu. Adik-beradik kat mana? 7 orang adik-beradik, perempuan semua. Mu jaga makmu, jaga adik kamu, jaga baik-baik, dan aku rasa aku akan mati, kata ayah dia Abdullah ni. Bila Jabir pergi ke medan Uhud, tengok ayah dia yang luka, dicincang dalam perang Uhud, dia membuka penutup selimut yang tudung ayah dia, lalu dia menangis. Dia menangis, sahabat-sahabat Nabi tegur dia, jangan menangis, jangan nangis. Lalu Nabi kata, jangan larang dia menangis, biar dia menangis, biar dia menangis, kata Nabi. Kemudian Nabi kata, tak perlu lagi kamu menangis. Di mana ayahmu masih dibayangi oleh sayap-sayap malaikat, sehingga diangkat rohnya. Roh akan diangkat, roh malaikat memayungi jenazah ayahmu, kata Rasulullah pada Jabir. Manakala kawan-kawanmu mati dalam perang Uhud, Allah Ta'ala jadikan roh mereka dalam temolok burung yang hijau. Mereka berterbangan di dalam syurga, memakan buah-buahnya, dan pergi di bawah aras, dan mereka memakan dan minum makanan minuman yang lazat dalam syurga. Kemudian mereka berkata, mudah-mudahan kawan-kawan kami yang ada di dunia tahu apa yang kami terima sekarang ni, supaya mereka bersemangat untuk berjihad. Wahai Tuhan, kembalikanlah kami ke alam dunia untuk kami beritahu. Tuhan kata, tak boleh dah. Kamu telah dikembalikan kepada aku, tak boleh hidup semula. Ini hadis-hadis
yang menyebut tentang kelebihan mereka yang mati syahid. Allah Ta'ala mengatakan bahawa mereka itu hidup di alam barzakh, tidak mati sekali-kali. Kita nampak dia mati, tapi ruh mereka hidup di alam barzakh. Berbeza dengan ruh-ruh orang yang lain, mereka berada dalam keadaan yang gembira dan tenang, sehingga minta untuk balik semula ke alam dunia. Disebut dalam hadis, Nabi bersabda, aku nak supaya aku berjuang dan aku dibunuh. Aku hidup semula. Aku dibunuh lagi. Aku dihidup semula. Aku dibunuh lagi, kata Nabi beberapa kali. Demi mendengar kelebihan mereka yang mati dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Oleh kerana itulah, maka orang Islam berebut untuk mati bagi menegakkan agama Islam, bukan berebut untuk hidup. Kita tak belajar ilmu dahulu bila jangan mati. Sahabat-sahabat nak mati. Kita ni biar dak lu. Biar dak mati. Kalau boleh, mereka nak mati. Allah Ta'ala jadikan payah untuk mati. Dan mereka menang dalam perjuangan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Mati syahid ni bukannya mudah. Mati syahid ni orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala. Usaha nak mati syahid, tak mati. Mati di atas permadani. Khalid bin Walid yang disebut kisahnya tadi, seorang panglima yang menunjukkan keikhlasannya, mati di atas hamparan. Mati di atas lembek. Dia sakit, mati, dia menangis. Lalu orang kata ke dia, wahai Khalid, menangis apa? Mu banyak berjuang. Zaman Nabi mu berjuang, zaman Abu Bakar mu berjuang, zaman Umar mu berjuang. Banyak perjuanganmu, sehingga tubuh dia penuh dengan parut luka Khalid bin Walid ni. Mu banyak berjuang. Kata Khalid, aku berjuang bersungguh-sungguh sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, aku harap aku mati di medan perang. Tiba-tiba mati di atas hamparan. Hina mati aku macam mati buta, dia kata. Mati aku ni mati hina, tak mati medan perang. Dia nak mati di medan perang. Bila mendengar janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, farahina bima atahumullahu min fadlih, mereka yang mati syahid itu bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka daripada kelebihan dalam syurga. Wa yastabshiruna billadzina lam yahqu bihim alla khawfum alaihim wala hum yahzanun. Mereka bergembira dan mereka nak beritahu berita gembira kepada rakan-rakan mereka yang ada dalam dunia. Nak beritahu, nak royak pada rakan mereka yang ada atas dunia ni bahawa mereka telah mendapat nikmat yang besar dalam syurga kerana perjuangan ini. Nak beritahu bahawa mereka tak takut, mereka tak sedih tinggal keluarga dengan sebab mereka mati. Allah Ta'ala memberi jaminan bila mereka mati syahid, mereka boleh memberi syafaat sekurang-kurangnya 70 orang keluarga yang masuk neraka. Keluarga yang masuk neraka boleh beri syafaat selamat dari neraka. Seorang yang mati syahid. Dengan sebab itulah orang Palestin hari ini gembira bila ada anak, ada keluarga mati syahid. Orang Palestin yang nama Yahudi hari ini berebut supaya ada keluarga yang mati syahid. Lepas seorang, kerana mereka tahu kelebihan seorang mati syahid ni boleh tolong 70 orang keluarga dia yang masuk neraka. Selamat daripada neraka. Ya bismillah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس
Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Mereka, yakni ruh orang-orang mati syahid, bergembira dengan balasan nikmat diberi Allah dan limpah kurnianya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka, tercedera di medan perang Uhud, atau orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang amat besar. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik musuh telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Lalu berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka mereka pula menurut kerajaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan, yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya kaum kafir musyrik. Oleh itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Jangan cuaikan perintahku, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Ayat-ayat ini masih lagi mengesahkan tentang perang Uhud. Kita baca minggu lepas, Allah Ta'ala beritahu bahawa orang-orang yang mati syahid itu ruhnya hidup di alam barzakh. Mereka berterbangan di dalam syurga, memakan buah-buah syurga dengan nikmatnya, dan mereka ingin untuk pulang ke dunia semula bila tahu kelebihan mati syahid itu. Kalau boleh nak balik semula, berperang lagi, dibunuh lagi, bila tahu kelebihan mati menegakkan agama Allah. Allah Ta'ala tak izin mereka balik. Bagaimana mereka nak beritahu kepada sahabat-sahabat yang masih hidup? Lalu Allah menurunkan wahyu yang dibaca tadi. Ayat-ayat itu dibawa oleh malaikat Jibril, dibaca oleh Nabi SAW. Betapa mereka itu bergembira dengan nikmat Allah, dan Allah tidak mensia-siakan pahala perjuangan dan penggunaan mereka. Turun ayat ini, mereka nak beri berita gembira rakan-rakan mereka. Dan di sana sahabat-sahabat yang masih hidup dalam keadaan luka, dalam keadaan cedera, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Mereka yang terus menyahut seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapat luka-luka dan kecederaan, duka cita rakan-rakan dan keluarga yang mati syahid, maka terus nak berjuang melakukan kebajikan perjuangan
bertakwa kepada Allah, mereka mendapat pahala yang besar. Diriwayatkan pada tentera musyrikin yang berundur, mula-mula mereka tak berani nak lawan bila orang Islam bertahan di bukit. Disebar berita Nabi sudah wafat, sudah dibunuh. Abu Sufyan suruh orang laungkan, adakah Muhammad ada? Nabi kata diam. Adakah Abu Bakar ada? Nabi kata diam. Adakah Umar ada? Umar kata aku ada lagi. Sayyidina Umar ni dia bengkeng, aku ada lagi. Lalu Abu Sufyan kata al-harbu sijal, yaumul lana wa yaumun alaina. Perang ni bergilir, ada hari kami menang, ada hari kami kalah. Sayyidina Umar kata lasna sawa, qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Kami tak sama. Nabi Sayyidina Umar laun, kita tak sama, orang-orang kami yang mati masuk syurga, orang-orang kami yang mati masuk neraka. Beritahu pada mereka. Dan mereka tak berani. Lalu mereka berundur. Mereka berundur sampai di tengah jalan. Mari fikir balik. Kita silap. Patut kita lawan terus biar habis Muhammad dengan pengikut-pengikut dia. Mari semangat balik. Dan berita ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengharapkan sahabat-sahabat dia, kejar musuh-musuh ini. Hanya mereka yang terlibat dalam perang Uhud sahaja. Yang tak terlibat dalam perang Uhud tak dibenarkan pergi. Mereka terlibat dalam perang Uhud saja, kena ikut sekali. Lalu mereka menyahut seruan Nabi ini. Semua yang terlibat dalam perang Uhud kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Peristiwa ini dikenal dengan Hamra'ul Asad. Tempat Nabi pergi kejar ni Hamra'ul Asad nama dia. Dikenal dia peristiwa Hamra'ul Asad. Jabir bin Abdullah berjumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, saya tak pergi perang Uhud kerana ayah saya tak pergi. Kerana saya adik-beradik puan 6 orang, saya lelaki seorang. Ayah saya kata muda adik tinggal, adik-adik mu ni 6 orang. Nabi kata memang wajarlah adik-beradik puan kena ada penjaga dia. Ada penjaga dia, mulah jaga dia, kata Nabi. Dan akhirnya Nabi masukkan dia juga dalam mereka yang keluar untuk mendapat kelebihan firman Allah Ta'ala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ikut sama. Inilah yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Mereka ialah orang-orang yang menyahut seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa kecederaan. Di antara mereka ada yang dipapah, keluar juga papah, nak keluar, nak ikut sekali walaupun cedera, galah, ada galah, eret, piping, pergi ikut sekali menyahut seruan Allah Ta'ala. Tuhan puji mereka. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Bagi mereka yang buat baik kerana berjuang menegakkan agama dan bertakwa, mendapat pahala yang sangat besar. Allah Ta'ala beri pahala yang sangat besar kepada mereka. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka ialah orang-orang yang diberitahu oleh manusia, oleh orang, musuh sedang berkumpul untuk menyerang kamu semula. Diriwayatkan di sana ada orang Badui yang bawa berita ke Nabi dan sahabat-sahabatnya, Abu Sufyan dan tentera musyrikin nak serang balik ni, jaga. Patutnya mereka takutlah, dalam keadaan cedera, dalam keadaan luka.
Mereka tak takut, semangat mereka bertambah. Mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menolong kita. Cukuplah Allah tempat kita serah diri. Dengan pertolongan Allah kita boleh menang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ucapan mereka. Allah Ta'ala sebut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah menolong kita dan Allah sebaik-baik tempat kita serah diri. Diriwayatkan inilah ucapan Nabi Ibrahim AS bila dicampur dalam api oleh Raja Namrud. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat kami serah diri, kami dapat pertolongan daripadanya. Nabi Ibrahim ketika campur dalam api, datang malaikat nak tolong Nabi Ibrahim, nak binasakan Namrud, nak hancur Namrud bala tenteranya. Ibrahim kata, aku tak berhajat padamu, aku berhajat pada Allah. Malaikat nak mari tolong, tak terima pertolongan malaikat. Ini tawakal Ibrahim AS. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat kami serah diri, tempat kami dapat pertolongan daripadanya. Cukup Allah, kami mengharapkan daripada Allah. Ini ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Dipuji oleh Allah Ta'ala. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'. Lalu bertukar keadaan dengan mendapat nikmat daripada Allah dan kelebihan. Mereka tidak ditimpa oleh kesusahan dengan bertempur. Diriwayatkan bila Abu Sufyan dengar Nabi dengan sahabat-sahabat dia keluar, mari takut, mari gerun, menyebabkan mereka lari balik ke Mekah. Tak berani nak lawan. Mengikut satu riwayat lagi, di sana ada orang Bani Khuza'ah. Khuza'ah ni tak masuk Islam lagi. Mereka ni rapat dengan keluarga Nabi SAW sejak Abdul Muttalib lagi. Sejak zaman datuk nenek Nabi. Khuza'ah ni rapat dengan keluarga Nabi. Walaupun tak masuk Islam, mereka berpihak pada Nabi. Di sana ada orang yang bukan Islam, yang tidak berpihak pada musuh yang lawan Islam. Ada bukan Islam begitu. Antaranya Khuza'ah, pemimpin Khuza'ah. Beritahu Abu Sufyan, jaga Muhammad keluar. Keluar dengan gagah berani nak lawan musuh mula. Sampaikan berita itu. Hak tadi orang Badui kata Abu Sufyan nak mari serang, nak suruh takut. Ini pula nak suruh Abu Sufyan takut. Tiba-tiba Abu Sufyan yang takut lari balik ke Mekah, takut kena pula. Orang ni berani mati ni. Berani mati. Sanggup mati lawan. Jangan main. Menyebab Abu Sufyan lari balik ke Mekah. Ini maksudnya bertukar keadaan, menyebabkan mereka lari balik, berundur balik ke Mekah. Wallahu dhu fadlin azim. Allah mempunyai kurnia yang sangat besar kepada orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya orang-orang kafir yang bawa berita mengatakan musuh nak mari serang kamu ni, nak suruh kamu takut, nak suruh hilang semangat dan semangat, mereka adalah syaitan-syaitan. Tuhan kata, mereka ni adalah syaitan, menakut-nakutkan kamu untuk memberi semangat kepada pengikut-pengikutnya, beri semangat pada pengikut dia. Fala takhafuhum, jangan kamu takut pada mereka. Tuhan kata, fala takhafuhum, jangan kamu takut pada mereka. Wa khafuni, takut pada aku Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang yang benar-benar beriman. Kalau kamu beriman sungguh, kamu takut pada aku, dengan takut pada musuh-musuh Islam itu. Lawan mereka. Dan sebab itu diharamkan orang Islam berundur bila berdepan dengan musuh-musuh Islam. Diharamkan berundur, dosa besar kalau berundur. Sama ada menang ataupun mati, tak boleh undur. Kecuali undur kerana tipu helah peperangan. Kecuali undur kerana nak dapat
bantuan yang akan datang untuk lawan balik. Bahkan undur melarikan diri. Undur melarikan diri, dosa besar. Haram. Kerana orang Islam mesti percaya sama ada dia menang hidup ataupun menang mati. Mati pun menang juga. Menang masuk syurga lah tu. Dzalikal fawzul azim. Orang Islam mesti percaya. Dengan sebab itu, ketika menghadapi musuh-musuh Islam, diharamkan berundur. Tak boleh berundur sekali-kali. Ini keistimewaan yang ada pada orang yang beriman, yang berjihad, menegakkan agama Allah. Tak takut walaupun musuh lebih besar sekalipun. Dia tak undur. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Maksudnya, dan janganlah kamu berduka cita wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan orang-orang yang segera tercebur ke dalam kekufuran, kerana sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah menetapkan tidak memberikan kepada mereka balasan baik syurga pada hari akhirat kelak. Dan mereka pula beroleh azab seksa yang amat besar. Sesungguhnya orang-orang yang memilih kufur dengan meninggalkan iman, tidak sekali-kali mereka akan dapat mendatangkan mudarat pada Allah sedikit pun. Dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu baik bagi diri mereka. Kerana sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia. Dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina di akhirat kelak. Ayat ini diturunkan untuk menghiburkan Nabi SAW dan orang-orang yang berdakwah, orang yang mengajak manusia kepada Islam. Seboleh-boleh Nabi nak selamatkan manusia semuanya dari Islam belaka. Begitulah mereka yang berdakwah, yang mengajar. Kalau boleh nak suruh ikut Islam belaka. Tetapi hidayah ini terserah pada Allah Ta'ala untuk diberi kepada mereka yang layak. Orang yang tak layak tak dapat hidayah, tak masuk Islam. Kerana sifat buruk yang ada pada dia. Macam Iblis. Iblis ni bukan main aling. Tengok dah syurga neraka Iblis ni. Bercakap dengan Allah Ta'ala pula tu. Boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Berdialog dengan Allah Ta'ala. Iblis, dialog dia dengan Tuhan. Lawan boleh bercakap. Tuhan kata begini, dia kata begini. Siapa begitu? Iblis ni. Tapi, Tuhan suruh sujud keadaan tak mau sujud. Tak ikut perintah. Aba wastakbara. Enggan dan sombong. Kerana sifat enggan, sifat sombong yang ada pada diri dia. Merasakan diri dia lebih. Diri dia bijak, dia pandai, cerdik sangat, lupa pada Allah Ta'ala, menyebabkan dia tak layak dapat hidayah. Orang yang tak bergantung pada Allah Ta'ala,
menganggap diri dia cerdik, diri dia bijak, anda sombong pula macam orientalis. Orientalis ni ialah orang Eropah yang mengaji Islam, yang hafal Quran pun ada. Hafal Quran, tahu bahasa Arab, cerdik sangat di bahasa dia. Tegur Quran pula, Quran tak kena begitu begini, tak masuk Islam. Tak layak dapat hidayah. Macam orang Yahudi ahli kitab, kenal Nabi Muhammad, tahu, tengok tanda-tanda yang ada pada diri Nabi, klik, tetapi marah sebab tu orang lantik Nabi dan orang Arab tak lantik orang Yahudi. Bukan fanatik kaum. Maka Yahudi al-maghdubi alaihim, dimurka oleh Allah, tak layak dapat hidayah. Begitulah ulama-ulama Islam sendiri yang mengaji agama, berasa dia pandai, cerdik, bijak sangat pada orang, sombong. Kerja dia cari pendapat pelik, orang tak tahu, dia tahu. Hukum-hukum pelik-pelik tu cerita ke orang. Nak ayat dia tahu sangat. Menyombong dengan ilmunya, takabur. Ini jadi ulama usuk, ulama yang jahat, ulama yang tak layak dapat hidayah Allah Ta'ala. Mengapa dia tak ikut Islam ni? Kan dia alim, dia pandai. Tak takut kena neraka dia. Tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang yang bersungguh-sungguh perjalanan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Dan Allah bersama orang yang buat baik. Orang yang bahasa Arab dah erti pun, apa dah erti pun, nak cari kebenaran. Dengan ikhlas. Tak tahu apa. Orang asli di hutan 5 Belantara nak cari kebenaran. Buta huruf. Terang-terang Islam masuk Islam. Jadi baik. Belajar jadi pandai. Macam-macam dapat hidayah. Yang bersungguh nak cari kebenaran. Terdapat pengembang agama Kristian. Ditugaskan untuk lawan Islam. Dia kaji Quran nak lawan Islam. Kaji nak lawan Islam. Mula-mulanya nak cari apa betul lah. Dapat hidayah masuk Islam. Lawan Kristian pula. Lawan Yahudi pula. Lawan agama asal dia sendiri. Ini dapat hidayah. Jadi wahai Muhammad, jangan sedih orang tak masuk Islam. Mereka tak beri mudarat sedikit pun kepada Allah. Allah Ta'ala nak jadikan bagi mereka bahagian di akhirat, mereka masuk dalam azab yang pedih. Tak ada mudarat pada Allah Ta'ala kalau orang tu kafir. Nabi Musa kata kepada Israel, in takfuru antum mamang fil ardi jami'an fa inna Allah ghaniyyun hamid. Wahai Bani Israel, kalau kamu tak mau ikut aku menjadi kafir, dan semua penduduk bumi jadi kafir habis, Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Disebut dalam hadis kursi, kalau sekiranya seluruh manusia sejak Adam sehingga hari kiamat, sesungguh jin sejak awal sehingga hari kiamat, minta dengan Allah Ta'ala sesuatu, Allah Ta'ala beri pada semua. Nascaya tidak kurang pada Allah Ta'ala macam celuk jarum dalam lautan yang luas. Kalau sekiranya seluruh manusia sejak Adam sehingga hari kiamat, seluruh jin sejak awal yang akhir sekali, lawan Tuhan belaka, tak mengurangkan kerajaan Allah Ta'ala sedikit pun. Kerana Allah itu maha berkuasa, maha kaya. Ya Tuhan situlah juga yang boleh sakitnya, yang kafir tak masuk Islam itu. Wahai Muhammad, jangan sedih orang tak masuk Islam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. 80 orang je ikut. Kalau tani pilihan raya dah balik deposit. 80 orang je ikut. Tak jadi apa. Tak urut sangat. Nabi Nuh sabar 950 tahun. Bila tiba masanya Allah Ta'ala tenggelamkan mereka yang kafir. Selamatkan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya.
Jangan sedih wahai Muhammad. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman lan yadurrallaha syai'a wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kufur dengan iman, tukar kufur dengan iman kerana dunia, tukar Islam dengan ya tolak Islam kerana dunia, kerana duit, kerana pangkat, kerana kekayaan, kerana itu tukar, tak mau terima Islam ni kerana tak boleh duit. Ambil hak duit tu, ambil hak senang, hak ada senang. Kalau pakai Islam jadi susah, tak ikut Islam jadi senang. Beli kekufuran dengan Islam, beli yang lawan Islam, tolak Islam kerana nak ke pangkat, nak ke harta benda. La yadurrullaha syai'a, mereka tak boleh merak pada Allah sedikit pun. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih pada hari kiamat kelak. Tak apalah beri peluang pada dia, senang lenang, lepas mati jagalah. Lepas mati jaga. Kena sedar, umur di atas dunia berapa tahun, dalam kubur berapa tahun. Kita tengok orang mati-mati dah berapa tahun. Ada umur dia mati umur 70, dalam kubur 100 tahun, 400 tahun dah. Dalam kubur lama lagi. Lama lagi. Biar dia duduk main atas dunia ni. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabun muhin. Jangan menyangka oleh orang-orang yang kafir itu kami beri peluang kepada mereka sihat, kuat, gagah atas dunia ni, membawa kebaikan kepada mereka. Lagi jahat, lagi payah mati. Berapa lagi sangat umur ni? Patut jahat-jahat ni mati derah. Kita nak gitulah. Kok jahat-jahat ni mati derah lah. Tak, Tuhan beri umur panjang. Tuhan beri sihat. Umur dia lagi, tak jadi apa. Ayah tu. Macam mana ni? Tuhan kata, jangan sangkut kebaikan kepada mereka. Tapi, Tuhan sebut, khairun nas man tala umruhu wa kasura amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umur dia, yang banyak amal dia. Ini orang yang baik. Tetapi ada orang umur dia panjang, jahat. Patut hak jahat-jahat ni umurnya panjang sangatlah. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya kami beri peluang kepada mereka untuk mereka menambahkan dosa sebanyak-banyaknya. Walahum azabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghina untuk melayakkan dia masuk neraka. Ada orang Tuhan jadikan panjang umur nak suruh dia tinggi bertabak dalam syurga. Amalan dia banyak. Ada orang tu Tuhan sihatkan dia, panjangkan umur dia supaya dosa dia banyak, biar dia layak jadi ahli neraka. Nak jadi ahli kena ada kelayakan dia. Nak jadi ahli neraka pun kena ada kelayakan dia, biar dia isi borang jadi ahli neraka. Dia isi banyak-banyak. Apa benda syarat-syarat nak jadi ahli neraka, biar dia buat. Wahai Muhammad, jangan sedih. Sabar mengapa orang tak masuk Islam. Bersabarlah. Tuhan buat tu dengan kebijaksanaannya, dengan adilnya. Tuhan hukum orang kafir masuk neraka dengan adilnya. Adilnya Tuhan ni membicarakan orang kafir, membicarakan orang jahat. Dia tak hukum dengan ilmu dia, dengan tahu dia saja. Padahal dia tahu segala-galanya. Dia bawa saksi malaikat. Dia bawa tulisan-tulisan amal yang malaikat tulis. Dia bawa saksi diri dia sendiri. Tangan dia cakap, kulit dia cakap, kaki dia cakap. Apa benda dia buat? Merakamkan perbuatan di atas dunia. Anggota dia bercakap. Apa yang membuat ni betul. Saksi-saksi ada semua. Adilnya Tuhan ini. Dikumpulkan segala dosa-dosa yang banyak itu, layak. Timbang pula. Memang layak jadi ahli neraka. Tuhan kata, jangan sedih. Dia hidup panjang, dia segok.
liyazdadu isma, untuk menambahkan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka bertambah. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Di atas dunia dia sangat mulia nampaknya, di akhirat dia paling hina. Kan dosa dia paling banyak. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.